membuat keputusan dalam pilihan raya, Datuk Razlan ceritakan tentang janji yang ditaburkan dalam satu pilihan raya itu untuk apa? Untuk masa depan atau hanya untuk memenangi pilihan raya? YB, apa pandangan? Pertama, macam saya tertarik dengan kedua-dua panel yang mengeluarkan hujah yang cukup bernas. Bagi saya hari ini, apabila kita menceritakan tentang harapan, masa hadapan dan sebagainya, saya rasa rakyat di luar sana dah menilai. Mereka dah perik 22 bulan. Mereka dah perik setahun lebih di bawah kerajaan yang berbeza daripada Barisan Nasional. Sebelum ni macam Saudara Razlan cakap, janji manifesto Pakatan Harapan langit dan bumi. Apa yang mereka tak janjikan, apa yang mereka tak lontarkan, sehingga rakyat di luar sana termakan janji manis mereka. Tetapi saya yakin rakyat Malaysia, rakyat di negeri Johor telah bijak menilai dan mengkaji situasi. Sepanjang diberikan mandat kepada parti yang selain daripada Barisan Nasional, dilihat tidak ada kestabilan, tidak ada penyelesaian. Malah apa yang mereka janjikan, manifesto bukan kitab suci. Jadi kita nak ingatkan kepada rakyat negeri Johor, saya rasa tak lama lagi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional akan mengeluarkan manifesto, akan mengeluarkan harapan. Dan saya nak bagi tahu kepada rakyat negeri Johor, jangan yakin sangat pada manifesto mereka. Sedangkan ketika mereka bersatu, maknanya ketika tu bersatu, parti bersatu dalam Pakatan Harapan, membuat manifesto sehingga gagal tunaikan janji manifesto mereka. Bila dia keluar Pakatan Harapan, yang kelakarnya, yang buat manifesto tu kata Pakatan Harapan gagal memenuhi manifesto mereka. Jadi bagi saya, inilah politik yang perlu ditolak oleh rakyat. Politik yang tidak matang, politik yang berjanji dan sebagainya. Sedangkan Barisan Nasional sebelum ini dihentak, diherdik, dikeji, dihina. Kita secara konsisten matang dalam berpolitik. Kalau kita tengok negara luar, andai katalah sebuah kerajaan 60 lebih tahun memerintah negara, apabila hilang kuasa, selalunya rusuhan di jalanan, turun ke jalanan, mengamuk dan sebagainya. Tapi kita tunjuk bagaimana kematangan pemimpin kita. Kita terima apa yang telah rakyat putuskan. Apabila kali pertama dalam sejarah negara, kita ditangguhkan kemenangan. Sebab apa saya kata tangguhkan kemenangan? Sebab kalau kita tak ditangguhkan kemenangan, rakyat akan cakap Barisan Nasional gagal mentadbir negara kita. Tidak mempunyai kerajaan yang stabil. Tetapi apabila menangguhkan kemenangan Barisan Nasional, 22 bulan, rakyat kali pertama, 100 hari pertama kata, takkan Pakatan Harapan menang 100 hari. Barisan Nasional kata mereka tak tunaikan janji. Biarkan mereka buat. Tetapi akhirnya, suara-suara yang sebelum ni mempertikaikan Barisan Nasional, bangkit mempertikaikan Pakatan Harapan. Di mana kita kena guna fakta. Sebab Barisan Nasional, pemimpin kita cakap fakta bukan auta. Kita bercakap melalui proses demokrasi. Sebelum wujudnya Muafakat Nasional, sebelum Tanjung Piai, beberapa siri pilihan raya kecil. Bermula daripada Cameron Highland, di Semenyih, kita lihat bagaimana rakyat mula hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan. Mereka lihat janji-janji Pakatan Harapan tak dapat ditunaikan. Janji-janji manifesto mereka tak dapat ditunaikan. Hingga 7 pilihan raya terakhir, mereka gagal memenangi pilihan raya. Ini cukup berbeza. Kalau sebuah parti kerajaan, 7 pilihan raya kecil, rakyat dah hilang keyakinan, sepatutnya mereka ada masalah. Dan paling mereka malu apabila sejarah berlaku di bumi negeri Johor, di Tanjung Piai. Sebab tak terlintas dalam pemikiran mereka, Tanjung Piai, mereka hilang dengan majoriti yang jauh begitu besar. Ketika itu, Perdana Menteri, Presiden Parti datang daripada negeri Johor. Dan mereka kalah teruk. Disebabkan kekalahan itulah macam mana Tan Sri bagi tahu, hari ini Pakatan Harapan tidak yakin antara satu sama lain. PKR hari ini tak yakin nak pakai logo Pakatan Harapan. DAP pula tak yakin dengan PKR. Muda pula macam kuda, dua-dua dia nak naik. Dengan PKR dia nak deal, dengan DAP dia nak deal, amanah apa lagi? Jadi bagi saya sebenarnya yang berpecah ni Tan Sri adalah puak-puak Pakatan Harapan. Tukarlah nama macam mana pun, rakyat dah bijak menilai dan mengkaji. Dah bagi 22 bulan, mereka gagal. Mereka keluar, mereka cipta Perikatan Nasional. Kita sebahagian sebelum ni, Perikatan Nasional. Tetapi ketika di Perikatan Nasional, kita lihat rakyat menilai. Kepimpinan Barisan Nasional, kepimpinan ex-Pakatan Harapan dalam kabinet. Di mana rakyat lihat, separuh kabinet yang berfungsi, yang memikirkan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat,
fikir tentang hala tuju negara, majoritinya datang daripada Barisan Nasional. Sehingga kurang lebih 1 tahun lebih, hari ini, kerajaan hari ini diketuai oleh pemimpin daripada Barisan Nasional. Walaupun ada serpihan daripada Pakatan Harapan, tetapi kita manuver kerajaan hari ini. Tetapi hari ini, kita memikirkan negeri Johor perlu distabilkan politik negeri Johor dengan mendapat kembali suara demokrasi rakyat. Kalau kata negeri Johor tidak memberikan kemenangan yang mutlak kepada Barisan Nasional untuk menstabilkan politik tanah air, terutama di politik negeri Johor, keputusan-keputusan dibuat di negeri ini agak sukar. Sebab itu apabila kali pertama Barisan Nasional mengatakan perlu membuat pilihan raya negeri, macam Tan Sri bagi tahu, rakyat mula-mula marah. Tetapi apabila rakyat memikir, mengkaji, menilai dan berlaku siri-siri ceramah sebelum penamaan calon oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, macam Saudara Razlan bagi tahu, semua menyerang Barisan Nasional. Persoalan hari ini, kenapa? Sebabnya mereka tahu Barisan Nasional lah parti yang sebenar-benarnya memikirkan kestabilan politik tanah air dan juga negeri Johor. Yang paling menarik hari ini, parti daripada Sabah. Sabah pun dia kalah, ada hati nak tanding kat negeri Johor. Saya nak tanya kepada Tan Sri Shafie Apdal. Dia bertanding, dia boleh keluar kenyataan, dia hilang keyakinan pada Pakatan Harapan. Sebab itu menawarkan calon parti mereka di Johor. Maknanya, something is wrong somewhere in Pakatan Harapan. Dan mereka semua kalau boleh nak tiru warna Barisan Nasional. Kenapa mereka perlu tiru? Kalau kita beli barang, Saudara Razlan, kita mesti beli barang original. Takkan nak beli imitation. Jadi pada rakyat negeri Johor, why choose an imitation party whereby you can have the original party that can serve the rakyat of negeri Johor. Jadi pada rakyat negeri Johor, fikir-fikirlah parti mana yang boleh stabilkan politik tanah air negeri Johor. Jelas apa yang dikatakan oleh YB dan Tan Sri. Kita kembali kepada tajuk kita.